Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Azirul bin Makno akan menerangkan subjek kos dasar awam, iaitu tajuk saya ialah bantuan banjir. Sebelum tu saya akan perkenalkan kod subjek saya iaitu GMCA 2023 dasar awam. Nama pensyarah saya Prof. Dr. Muhammad Suhaimi Esa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azirul bin Makno, bernombor matrik 269064 dari kumpulan K Kota Kinabalu. Sebelum kita pergi ke tajuk bantuan banjir, saya akan menerangkan apa itu banjir. Banjir adalah liputan air pada tanah yang biasanya tidak dilitupi oleh air. Dalam erti kata, air mengalir. Perkataan itu juga boleh digunakan untuk aliran air pasang. Banjir boleh berlaku di kawasan rata atau rendah ketika kadar air dibekalkan oleh hujan atau salji lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Lebihan air akan terkumpul di sesuatu tempat dan kadang-kadang boleh mencecah kedalaman berbahaya. Tanah permukaan boleh menjadi tepu dengan air yang menghentikan penyusupan air dengan berkesan. Penyusupan juga lambat di kawasan tanah beku, batu, konkrit, kawasan berturap atau berbumbung. Banjir kawasan bermula di kawasan rata seperti dataran banjir dan di kawasan depresi tempatan tidak tersambung ke saluran aliran kerana hala tuju aliran darat bergantung kepada cerun permukaan. Walau bagaimanapun, dalam mendefinisikan maksud banjir ini adalah sesuatu yang agak rumit. Ini kerana sesuatu peristilahan berkenaan dengan banjir adalah berbeza di antara satu kejadian banjir dengan satu kejadian banjir yang lain mengikut bagaimana ia berlaku. Banjir berlaku biasanya melanda kawasan rendah ataupun dikenali sebagai dataran banjir dan juga kawasan pinggir pantai. Lokasi dan mengikuti banjir tersebut adalah berbeza dan ini memberikan kesan berbeza kepada manusia dan alam sekitar. Jenis-jenis banjir terbahagi kepada dua, iaitu banjir kilat dan banjir bermusim. Banjir kilat ialah banjir kilat kebiasaannya melanda bandar-bandar besar yang sedang pusat pembangunan seperti di Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Menyebabkan banyak kawasan yang dipemoderkan, kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan faktor penyebab berlakunya banjir. Jika dahulu, anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan tersebut telah ditimbus dengan tanah. Apabila hujan turun, air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan yang rendah dan kemudian bertakung. Lama kelamaan air akan bertambah dan banjir kilat akan berlaku. Banjir kilat sering mengancam kehidupan manusia. Ancaman ini terus meningkat akibat pembangunan sistem semula jadi yang tidak dikawal. Banjir kilat juga berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Hujan lebat menyebabkan sistem saliran sedia ada tidak dapat menampung lebihan air yang diterima oleh permukaan tanah. Okey, seterusnya ialah banjir bermusim. Banjir bermusim pula berlaku pada setiap tahun ketika musim terkujuh di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Hujan yang berterusan tanpa henti akan menyebabkan banjir berlaku di kawasan-kawasan rendah. Air hujan akan dialirkan ke sungai, sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Seterusnya ini ialah gambar rajah di mana banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur dan banjir musim yang berlaku di Kelantan. Isu semasa dan bantuan banjir. Banjir terburuk sejak 3 tahun yang lalu yang berlaku di Kampung Batu 38 dan Batu 38 Baru di Sabak Bernam. Kira-kira 11 buah musnah akibat dilanda banjir terburuk itu. Dengan itu, kerajaan telah memberi bantuan kecemasan banjir sebelum pertengahan bulan depan. Banjir yang berlaku di Kuala Terengganu telah mengibatkan 360 ketua isi rumah di Air Putih menerima bantuan kecemasan berjumlah RM500.
serta kerajaan juga telah memberi bantuan banjir dengan bantuan keuangan, sumbangan pakaian, sumbangan kenderaan untuk mengangkut barang-barang mangsa banjir. Serta kerajaan juga telah menyediakan tempat tinggal, sumbangan tenaga sukarelawan serta sumbangan makanan dan peralatan dapur. Dan seterusnya ialah faktor terjadinya banjir. Faktor terjadinya banjir ini terbagi kepada 3, iaitu hujan, kegiatan manusia dan pencarian. Hujan ialah yang berterusan tanpa henti akan menyebabkan banjir berlaku. Di kawasan rendah, air hujan akan dialirkan ke sungai. Sungai yang dipenuhi air akan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi air. Yang kedua ialah kegiatan manusia. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan di pemodenan kawasan-kawasan tanah rendah telah ditebus guna dengan mengambil tanah dari kawasan bukit. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak bangunan. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan faktor penyebabnya berlakunya banjir. Jika dahulu anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan tersebut telah ditimbus dengan tanah. Apabila hujan turun, ia akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan rendah dan kemudian bertakung. Lama kelamaan air akan bertambah dan banjir kilat akan berlaku. Yang ketiga ialah pencairan salji. Pencairan salji terjadi apabila berlakunya pemanasan global yang menyebabkan peningkatan suhu dunia akibat daripada aktiviti manusia yang melampau, menyebabkan lapisan atmosfera semakin menipis dan meningkat paras karbon dioksida pada lapisan atmosfera, serta ia memberi faktor yang besar kepada pencairan salji atau ais di kutub dan akan menyumbangkan kepada berlakunya kejadian banjir. Hujan yang tidak menentu dan menyebabkan peningkatan paras air laut semakin meningkat dengan serta-merta. Seterusnya ialah langkah-langkah mengurangkan berlakunya banjir. Pihak kerajaan juga telah mengeluarkan langkah-langkah dengan membinanya empangan. Dengan membina empangan ini dapat mengawal kejadian banjir serta kawasan tanggungan air dapat menampung air dengan keluasan 38,000 hektar sekaligus yang mengurangkan kejadian limpahan air yang mengakibatkan kejadian banjir. Seterusnya, dengan membina tertambak. Tertambak ini berfungsi untuk menahan kejadian banjir atau mencegah dari kejadian banjir berlaku. Pembinaan ini biasanya dilakukan sepanjang tebing sungai di bahagian muara sungai. Benteng dibina dalam pelbagai jenis seperti benteng guni, benteng konkrit, groin dan juga gabion. Seterusnya ialah dengan memperluaskan dan memperdalamkan sungai. Dengan menyediakan sistem peparitan yang terancang, sistem peparitan yang telah cetak akibat daripada bahan-bahan endapan perlu sentiasa diselia serta dibersihkan. Dengan ini, air limpahan dan hujan dapat dialirkan dengan baik. Selain itu, projek mendalamkan sungai juga dilaksanakan. Kebanyakan kejadian banjir berlaku kerana sungai yang semakin cetek. Jika dahulu sungai mampu mengalirkan jumlah air banyak dalam suatu masa, kini pengaliran telah berkurangan. Ini disebabkan proses pemendapan dan pembuangan bahan-bahan buangan yang tidak terkawal. Langkah untuk menangani masalah ini adalah dengan menjalankan proses menaga sungai dengan mengorek semua lumpur dan kotoran berlaku di kawasan sungai. Apabila proses ini dilakukan, sungai bukan sahaja menjadi dalam tapi mampu mengalirkan jumlah air dengan banyak. Seterusnya ialah langkah mengurangkan berlakunya banjir. Mengawal aktiviti penambangan hutan dan aktiviti meratakan bukit serta gunung. Kegiatan pembalakan di mana penerokaan di kawasan pinggir sungai sangat digemari menyebabkan tanah terakis dan runtuh ke dalam sungai. Keadaan yang sama juga berlaku apabila aktiviti pembalakan yang giat dilakukan di lereng-lereng bukit. Oleh itu, pemeliharaan hutan merupakan salah satu cara yang baik untuk mengatasi masalah banjir. Hutan boleh dijadikan kawasan tadahan yang mampu menyerap air hujan daripada mengalir terus ke bumi. Hutan juga boleh berfungsi sebagai span dengan menyerap air hujan dan mengalir dengan perlahan ke anak sungai. Ia juga bertindak sebagai penapis dalam menentukan kebersihan dalam kejenihan air.
Hutan mampu menyerap air hujan, kemudian air hujan ini dibebaskan ke dalam ekosfos merah melalui senjata pemulawapan. Kawalan kepada aktiviti manusia boleh dilakukan sebagai kaedah menggunakan banjir. Sebenarnya melaksanakan langkah-langkah penyidikan dan pemantauan banjir yang lebih cekap. Ianya adalah seperti pegawai dan anggota terlibat diarahkan supaya melaksanakan pemantauan ke atas kawasan-kawasan yang berisiko terjadinya bencana, terutamanya pada musim hujan dan ribut. Pegawai dan anggota diarahkan bertugas 24 jam mengikut jadual yang telah ditetapkan bagi pemantauan kejadian banjir yang mungkin bakal terjadi. Sekian, terima kasih.